Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ini. Kejap, dia ada lagging sikit. Saya nak tengok apa benda masalah, nak check jap. Okay, baik. First of all, saya nak ucapkan tahniah kepada anda kerana berjaya untuk menghadiri live kita pada malam ini. Wah. Masuk live pun kita nak kena nak kena cakap tahniah. But yang lebih penting adalah tahniah kepada semua pemegang-pemegang saham, terutamanya Hartalega. Wow. Okay. Masyuk. Dan tahniah juga kepada pemegang-pemegang saham bursa, cuma bursa dia jatuh balik lah petang tadi. But anyway, bursa saya dah sebut bursa sejak bursa RM7, now dia dah approaching RM11. So you have there more than 50% return for, I would say, after more than 2 months you dapat 40% return lah. Maksudnya you pergi kerja, you relax, goyang kaki apa semua kan, you dapat return. And on top of that, you dapat lagi dividen sebanyak 17 sen per saham. Bermaksud kalau you laburkan RM1,000, you dapat 17 sen, you dapat RM17 lah. Dia macam tu dia punya calculation. Alright. Jadi dan saya juga ingin minta maaf semalam memang plan memang nak live, tapi saya punya kamera baru siap servis, jadi saya pergi ke PJ untuk collect saya punya kamera. Bila dah sampai situ kan, tengok barang ni ada diskaun, barang ni tengah offer, habis shopping. Last kali tengok pukul 9 suku, tak sempat. Okay. Jadi saya minta maaf semalam memang tak dapat nak live lah. Okay. Dia tempat-tempat shopping ni dia berhantu. Okay. Niat Nawaitu tu nak pergi servis kamera, collect kamera yang kita hantar servis je, tapi bila keluar dengan barang-barang yang baru lain sekali. Okay. Jadi saya minta maaf lah on my behalf. Jadi untuk malam ni kita akan belajar tentang moving average. Alright. Dan ada yang tanya, Hartalega tak nak bagi bonus issue ke? Sabarlah. Relax. Okay. Kita relax. Tenang sahaja. Okay, jadi malam ni kita akan belajar tentang moving average. Jadi apakah itu moving average dan macam mana kita nak menggunakan moving average sebagai seorang trader dan sebagai seorang investor. Okay? Alright, dia bukan tengah masyuk, dia sebab memang dah simpan duit. Tiba-tiba budget dia tu, dia diskaun tu ngam-ngam dekat apa ni kan, apa yang kita dah simpan tu. Jadi belilah. Tak tahu lagi bila lagi nak dapat diskaun kan. Okay. Sekejap saya zoom jap. Saya zoom kejap kita punya blackboard. Okay, good. So yes, kita akan belajar tentang moving average. First of all, untuk anda yang baru nak tahu, mungkin anda tak sempat follow sampai yang latest episode. Okay, maksudnya episode pada malam ni lah, yang latest. Kita dah masuk pada episod yang tak tahu yang ke berapa lah, tapi as far as I know kita dah chapter 8.5. Okay, chapter 8 tajuk yang kelima. Okay. Jadi tajuk yang kelima kita adalah moving average, yang mana moving average seperti yang saya kongsikan I think 2 weeks back kot. Moving average adalah apa-apa sahaja yang muncul dekat dalam charts punya price, yang bawah price ke atas price punya movement. Jadi itu adalah indikator yang kita panggil sebagai moving average. Tak kisah apa sekalipun nama dia dikategorikan sebagai moving average. Tetapi moving average itself pun juga boleh digunakan sebagai moving indicator. Okay. Moving average digunakan sebagai indikator, tetapi moving average adalah indikator yang selalu dikategorikan sebagai lagging indicator. Alright. Okay, jadi dekat lagging indicator. Jadi bila dia dah dekat lagging indicator ni, bermaksud dia bukanlah untuk you dia akan bagi you precise buy signal, dia akan bagi you precise buy signal, dia akan bagi you precise sell signal, tapi dia akan ambil satu jangka masa yang sedikit lambat. Alright. Jadi bila dia sedikit lambat tu yang disebabkan dia lagging. Bermaksud mungkin you bus patut gerak pukul 7 tapi you masuk jam pukul 7.30. Macam tu lah maksudnya bila lagging ni. You masuk sedikit lewat tetapi selamat. Itu yang bagusnya bila menggunakan moving average.
Tetapi yang tak bagusnya untuk kita gunakan moving average ni adalah bila masa dia nak sell, dia dah jatuh, orang dah cabut dulu, kita relax dulu atas lagi line jadi dia jatuh, langgar moving average baru kita nak jual. Jadi kita lambat. Itu sebab dia panggil lagging indicator lah. Tapi kalau you nak masuk, the best way adalah masuk menggunakan moving average, keluar guna benda lain. Tengok candle. Okay? Pun boleh. Tak jadi masalah. Dan moving average juga by right sebenarnya dia bukanlah untuk you dia bukanlah untuk you guna pakai untuk predict ke mana arah tuju the next market. Okay, dia bukan diguna pakai untuk predict the next movement of the market. Sebaliknya ia hanya diguna pakai untuk follow the trend. Maksudnya if you are trend followers, moving average is the best indicators lah untuk anda. Dan malam ni saya akan sharekan dengan you all macam mana warga golongan rakyat marhain menggunakan moving average, macam mana golongan bangsawan menggunakan average, dan macam mana golongan kayangan menggunakan moving average. Okay, jadi lepas tu anda sendiri decide anda duduk dekat mana. Okay, investor masterclass mostly semua dah golongan kayangan sebab semua beli saham RM18, RM11, RM10 punya saham. Saham-saham bawah RM1 ni dia macam alah, saham lain, tak nak RM1. Okay, bukan apa, sebab dia dah rasa manis dan mudahnya sebenarnya bila beli saham atas RM1. Alright, so first thing first, apakah yang dimaksudkan moving average? Okay, sekejap saya mana monitor. Right, so this is my monitor. Right, so apakah yang dimaksudkan dengan moving average? Moving average adalah yang okay, moving average ni sebenarnya tuan-tuan adalah kenapa nama dia moving average? Kerana dia mengambil average closing price setiap beberapa hari lah yang kita tetapkan. Alright, contoh, jika kita ambil moving average for the past 10 days, harga bermaksud kalau you ambil 10 hari, bermaksud dia ambil closing price for the past 10 days dan dia averagekan balik. Bermaksud dia ambil average price, closing price lah. Right, closing price for a certain number of days. Bergantunglah you suka pakai berapa hari punya. Right, bergantung kepada you lah, you suka pakai yang berapa hari punya. Okay, alright, so average closing price itu yang dimaksudkan moving average. Bermaksud dia macam ni tau, kalau let's say you nak gunakan example if you are looking to use 10 days moving average. Alright, 10 days moving average. Okay, bila you cakap you nak gunakan 10 days punya moving average, bermaksud dia akan menggunakan harga 10 hari yang sebelum. Bermaksud dia menggunakan use 10 days closing price. Alright, closing price yang mana dia campurkan. Okay, use total 10 days of closing price. Lepas tu dia divide by 10 dan you akan plot dia punya movement. Okay, and divide by 10 lah. Alright, dan dia akan divide by 10 sebab you cakap 10 days. So dia akan dapat moving average. Itu sebenarnya formula moving average, as easy as that. Alright, jadi daripada sini kita boleh faham moving average juga sebenarnya dia ambil daripada price dan price. So indikator paling power adalah price dan price. Right, itu yang dimaksudkan dengan moving average. Okay, jadi itulah dia. Basically tu je moving average. Maka tamatlah kelas kita pada malam ini. Okay, baik. Moving average adalah diguna pakai sebagai indikator untuk follow trend. Indikator to follow trend. Right? Bermaksud kalau you dah beli, you beli dekat breakout kan? You beli dekat breakout yang mana seperti yang kita dah belajar sebelum ni, kita beli dekat breakout dan lepas tu kita layan. Macam mana nak layan? You just follow the trend. Tu sebab Tuan Rashidi tak tahu dia masuk ke tak malam ni. Tuan Rashidi selalu cakap relax.
harga masih lagi berada di atas. Ini yang dimaksudkan. Maksudnya bila dia atas trend, dia atas moving average, dia layan je. Tak payah pening-pening kepala. Boleh jual ke belum? Sekarang dia tak tanya boleh jual ke belum. Sekarang dia tanya, dia masih atas awan, saya hold lagi boleh? Dia tanya boleh hold ke tak? Mungkin dia bukan tanya lagi dah boleh beli ke tak. Action. Mentang-mentang dah jadi kayangan punya bangsawan punya gang kan. Okay. But dia cakap mudah. Macam ni sangat-sangat mudah lah. Right. Maksudnya dia hanyalah diguna pakai untuk follow the trend. Tapi boleh ke tak kalau you nak guna untuk gunakan dia sebagai buy and sell signal? Juga boleh. Tetapi dia sedikit lagging. Right. Okay. Maksudnya you can use for buy and sell punya signal. Right. Tetapi apa? Tetapi dia adalah lagging. Right, dia lag sikit lah. Bermaksudnya dia lambat sikit you punya keputusan jual beli tu. Dia keluarkan signal tu sedikit lambat. Right. But anyway, macam mana you nak identify trend tu masih bullish? Sebenarnya paling lagi senang lah. So kalau you cakap bila bullish, bila price above moving average punya line. Alright, bermaksud tak kisahlah you pakai simple moving average ke you pakai basic moving average ke you pakai exponential moving average, as long as nama dia adalah moving average. Okay, bila price above, alright, bila price above moving average, ini adalah bullish. Bermaksud masih lagi uptrend. So you can layan dia sahaja. Okay, dan okay, apa ni? Tak tukar pula. Okay, tak apa. Dan kalau price below MA line, bermaksud itu indicates dia sebagai bearish. Macam tu saja. As easy as that. Oh, atas lagi, layan. Oh, bawah lagi, tinggalkan. Alright. Semudah itu sahaja. Menggunakan moving average. Okay. Dan bila mana yang signal terbaik untuk you beli menggunakan moving average? Apabila buy signal occurs. Buy signal dia apabila buy signal dia adalah waktu, kalau you guna moving average lah, buy signal adalah waktu mana price cross above MA line. Macam tu je. Right. So sell signal dia macam mana? Terbalikkan je lah daripada buy signal ni. Okay. Semudah itu sahaja sebenarnya tuan-tuan dan puan menggunakan moving average. Right. Okay. Jadi moving average untuk golongan marhain. Okay. Untuk rakyat marhain. Macam mana nak menggunakan moving average untuk rakyat marhain. Okay. So let's say, so dekat dalam watchlist saya paling teruk hari ni adalah bursa lah. Paling teruk rugi bursa 3% je, yang lain semua untung. Okay. Right. So kita tengok, adakah bursa ini dah bullish? Okay. So kita padam dulu, yang colour merah ni BBI. Kita belajar malam ni adalah moving average. So let's say you ambil moving average okay. Moving average, let's say you pakai 21 lah. Okay, let's say you pakai 21 line colour merah. So, soalan dia, adakah sekarang ni dia bullish, bearish ataupun bearish? Kalau ikut moving average 21 hari, masih lagi dikategorikan sebagai bullish. Alright. Ni kalau you pakai satu. Okay, rakyat marhain dia pakai satu je. Dia tak pakai banyak-banyak. Alright, ni golongan marhain. Okay. Kalau pakai 7 pun masih lagi mengatakan bahawa saham ini masih lagi bullish. Alright. Kalau pakai 14 confirm lah bullish. Kalau 7 pun dah bullish. 14 pun masih bullish. 21 lagi lah bullish. Alright. Jadi bermaksud saham bursa masih lagi bullish walaupun dia punya ini sangat-sangat besar lah. Okay. Pada pandangan orang ramai macam besar. Tapi kalau ambil daripada RM7 apa barang yang kecil ni kan. No hal lah. Small the matters.
Alright. Jadi kenapa saya ada 7, saya ada 14, saya ada 21. Alright. Ni ada cerita dia ni. Golongan marhain, kan, golongan marhain dia suka pakai MA7. Dia menggunakan 7 hari. Okey? Okey. Kenapa golongan marhain dia suka pakai 7? Sebab 7 adalah untuk dia trade. Selalunya trader dia pakai 7, ada yang pakai 3. Okay, tapi kalau yang stabil sebenarnya 7. 3 takut dia terlampau choppy, dia terlampau bagi banyak sangat buy and sell punya signal, jadi you pun teragak-agak sekejap kena cut. Lepas tu you cut je, suddenly dia naik balik harga, tapi you baru cut. Okay, jadi paling selamat lah golongan marhain selalunya pakai 7. Okay, selalunya trader yang very very short term lah, maksudnya dia beli Isnin dia nak jual Jumaat contoh, ataupun dia beli Jumaat dia nak jual Rabu depan. Okay, bermaksud dalam masa seminggu dia menggunakan 7 hari. Okay, dia guna moving average 7. Okay, moving average 14 dan 21 selalunya diguna pakai untuk swing trade. Okay, bermaksud kurang daripada sebulan. Kurang daripada sebulan dia nak swing trade, selalunya orang akan gunakan 14 dan 21, bergantung. Okay, kalau you nak tighten up sikit you pakai 14, tapi kalau you nak swing longer period for 1 month, contoh you nak cari satu saham dan you nak layan saham tu 1 bulan, pakai 21. Alright. 7, 14, 21. Dan ada lagi sebenarnya 7, 14, 21. Dia ada lagi satu yang dipanggil moving average. Ada yang pakai 50. 50 ni selalunya golongan macam mana? Yang menggunakan 50 punya moving average selalunya adalah golongan yang nak jadi position trader. Okay, apa bentuk dia bila you guna moving average? Okay, apa bentuk dia apabila you guna moving average 50? Alright, dia akan jauh sikit pada harga dan dia akan bagi you signal yang lambat, lagi lambat. Bermaksud lagi besar you punya numbers, you boleh swing lagi jauh, kan, you boleh layan lagi besar, tetapi you punya risiko adalah you punya sell signal sedikit lambat. Alright. Tapi selalunya ini position trader yang akan guna. Bermaksud kalau you position trader, you nampak dekat sini saham bursa sepatutnya boleh dibeli pada harga RM5.30 dan you swing all the way sampai hari ini. This is position trader. You just imagine you beli pada bulan April, ada buy signal menggunakan moving average 50, kan? Buy signal moving average 50. After how many months? April, 3 bulan. Okay? 3 bulan. 50 ni adalah untuk 3 bulan punya movement. Jadi bila you guna 50, you just swing layan je. Selagi dia kat situ, you layan je lah. Okay? Macam tu je. As easy as that. Kalau you pakai 7, right, kalau you pakai 7 lagi awal lah you boleh masuk. Tetapi dekat sini you dah kena sell. Sebab dia ada cross dari atas ke bawah. Dan you buy balik bila dia cross dari sini. Okay? Boleh. Dan selalunya investor guna berapa banyak? Right, investor selalu menggunakan 200 trading days. Kenapa investor menggunakan 200 moving days? Sebab dia nak pegang, investor bila cakap investor pegang lebih daripada 1 tahun. Okay. Jadi moving average 200 adalah jumlah hari purata yang you boleh trade dalam masa setahun. Alright. Jadi kalau you investors, you nak beli saham untuk invest, go for moving average 200. But kalau you nak pegang 3 to 6 months, pakai moving average 50 pun dah cukup. Okay. Saya personally, saya suka moving average 50. Okay. Saya personally suka moving average 50. Okay. Kenapa saya tak pakai 200? Sebab dia lambat sangat. You just imagine kalau you nak stop loss, you nak cut loss, you kena tunggu dia jatuh dekat RM6. Okay, dah lah you beli dekat RM6. You nak tunggu dia jatuh untuk sell signal pun dekat RM6. Terlampau lama, babe. Terlampau jauh. Okay. Hashtag kita apa? Hashtag janji profit. Janji kita buat untung, janji kita buat profit, layan. Right? So, ini adalah cara golongan marhain, rakyat marhain menggunakan moving average. Bermaksud dia gunakan satu moving average. Manakala golongan bangsawan pula, selalunya dia akan menggunakan 2 moving average.
Okey, maksudnya dia gunakan apa? Maksudnya dia gunakan 7 dan 14 contoh. So 14 warna hijau. Right. Macam mana you nak gunakan moving average yang dua? Bila you guna dua moving average, bila mana you boleh jual adalah bila mana moving average yang ringan duduk dekat atas. Maksudnya moving average yang ringan macam mana tau? Moving average yang ringan yang bagus adalah yang lebih kecil. Maksudnya kalau moving average 7 dengan 14, yang ringan adalah 7, yang berat sikit adalah 14. Jadi buy signal yang terbaik adalah bila mana yang 7 duduk atas, yang 14 duduk bawah. So 14 kali hijau. So dekat mana you boleh beli? You beli dekat sini. Right, you beli dekat sini pada 1 April. You beli pada 1 April dan you layan sampai dekat sini. 17 Jun dia ada signal suruh you jual dan you beli semula pada 3 Julai. Ini golongan bangsawan. Maksudnya dia menggunakan dua moving average. 7 dan 14 ataupun 14 dan 21. Macam ni. Bila hijau atas merah, you just... bila merah atas hijau, you layan. Bila dia turun macam ni, you jual. Okay? Macam tu je. As easy as that. This is golongan bangsawan. Alright? Bermaksud dia ada crossovers. Bila mana ada crossover, itu adalah buy signal. Okay? Bila mana ada crossover antara dua moving average, dia adalah buy signal. Alright. Untuk golongan kayangan, dia akan guna apa? Dia akan menggunakan 3 moving average. Right, golongan kayangan dia menggunakan 3 moving average. Macam ni, dia ada biru, merah dan hijau. Okay. Alright, dia ada 7, 14, dia ada 7, 14 dan 21. Alright. So, soalan dia, dekat mana the best buy signal untuk kalau golongan kayangan ni buat trading? Okay, golongan kayangan selalunya buat trading bila mana dia ada crossover, yang mana dia panggil crossover itu sebagai golden crossover. Golden crossover ni terbentuk waktu bila mana ketiga-tiga moving average ni dia cross pada waktu yang sama. That is the bestest time to buy. The bestest time to buy. The best. Okay. Waktu yang dah lah the best. Ada us lagi belakang. The bestest. Mana boleh by right kan. English broken. Dan tak pergilah. Cuma I just want to express betapa powerful the how powerful the buy signal is lah sebenarnya. Alright, bila berlakunya golden crossover. Dalam kes saham bursa, dia tak ada golden crossover. But then, the main idea is bila mana moving average paling ringan duduk atas diikuti oleh 14 dan diikuti oleh 21. Bermaksud, diikut turutan. Yang paling ringan, sederhana dan paling berat. Bila mana tiga-tiga ni jadi macam ni, bermaksud you boleh beli pada 8 April. Slight delay but a very strong buy signal. Okay? That's how you use. Okay? The most bestest. Astaghfirullahalazim. Punyalah nak explain tu kan. The most bestest signal adalah golden crossover. Dalam kes bursa kita tak ada golden crossover lah dekat sini. Alright? But then kalau you tengok bila dia macam ni, keadaan ni berlaku pada 8 atau 9 April, yang mana kedudukan paling ringan, paling atas, sederhana dan paling berat. Alright, this is cara golongan kayangan lah yang buat trading menggunakan moving average. Alright, sesuai untuk time frame berapa, tak kisah you nak pakai time frame dekat mana pun. Sebab at the end of the day, bila bercakap tentang moving average closing 7, bermaksud ni pakai 7 hari sebab kita pakai daily chart. Kalau kita pakai weekly chart, bermaksud dia ambil closing price for 7 weeks. Kalau you pakai 1 hour punya chart, bermaksud dia menggunakan closing price for the last 7 hours. Dia macam tu. Alright. Macam tu cara dia. Tu cara time frame dia lah. Okay, adakah better guna IMA berbanding trendline sebagai support? Alright. My personal point of view, saya tak suka guna trendline. Okay. My personal point of view, saya tak suka menggunakan trendline, tetapi saya lebih suka menggunakan trailing stop. Apakah itu trailing stop? Sila rujuk balik kepada saya punya video-video yang lepas. Apakah itu trailing stop? Trailing stop adalah calculation menggunakan matematik, tambah dan tolak. Okay?
Saya hanya menggunakan trailing stop. Tu cara saya lah. Alright, moving average best pair dengan yang mana? Yang tu saya tak ajar lagi. Okay, sabar. Satu-satu. I believe ini pun ada yang tak faham. Sampai 3 moving average. Tu sebab saya cakap ini golongan kayangan yang boleh cepat pick up. Alright. So itulah dia. Alright. That's how you use moving average. My bestest combo is 7, 14, 21. Itu untuk saya trade. Itu sebab saya ada save kat sini 7, 14, 21. Okay. Tu sebab ada 7, 14 dan 21. Alright. Yes. Yelah, bila 14 cross naik atas 21, that is a buy signal. Maksudnya bila yang ringan daripada bawah dia cross naik ke atas, itu adalah buy signal. Alright. Yes, itu dia. As easy as that. Dan apakah perbezaan exponential moving average dan simple moving average? Alright, exponential moving average dia ada sedikit penambahan. Simple moving average adalah menggunakan formula total numbers of day divided by 10. This is simple moving average. Exponential dia ada masuk formula exponential lah yang macam you belajar dekat AdMath. Jadi dia sedikit sensitif. Alright, exponential moving average dia sedikit sensitif. Tu je. Okay? Tu saja. So, maka tamatlah sudah pembelajaran kita tentang moving average. Okay? Maksudnya moving average, cara nak guna EMA atau SMA, cara menggunakan dia adalah sama. Maksud you nak menggunakan simple moving average macam ni, you nak guna exponential moving average pun macam ni. Cuma perbezaan simple dan exponential adalah exponential lebih laju. That's it. Dia lebih sensitif dengan price movement sebab dia exponential. Alright? Jadi macam tu je lah. Okay? Tak jadi masalah. Okay? Simple je kan? Mudah. Siapa cakap susah? Technical analysis ni. Okay? Kacang lah. Okay? You can see my book behind there. Itu semua buku technical analysis. Dengan ada sikit lah buku how to invest. Alright? Adalah cara-cara lagi. Dan moving average ada macam-macam lagi lah. Alright? Contoh lain. Okay. K1. Favorite. Nampak macam nak jalan tapi tak jalan. 7, 14, 21. Belum ada crossover. Sekarang ni 7 paling bawah. Alright? 7, 14. 14 duduk tempat yang betul. 21 paling atas. So belum lagi. Okay? Belum lagi. Tetapi kalau untuk you jadi position trader, lebih 3 bulan, pun dah cross. Dah cross. Dia dah cross. Lepas tu dia cuba balik, cross naik atas balik. Alright. Kalau sebagai investor, I believe investor boleh layan lagi lah. Okay. VIS. Alamak, VIS pula. Okay, kebarangkalian untuk MA buat profit sebenarnya tinggi. Okay, given that you keluar tidak menggunakan moving average. Okay. Kebarangkalian untuk you untung menggunakan moving average adalah sangat-sangat tinggi dengan syarat saham tersebut mestilah ada trend. Yang pertama dia mesti ada trend, yang kedua dia mestilah, maksudnya dia bukan dalam keadaan sideways. Right? Maksudnya dia bukan dalam keadaan sideways, bermaksud dia dalam trending market. So bila you nampak ada crossovers, you beli, you layan. Okay, kebarangkalian untuk you profit sangat-sangat tinggi menggunakan moving average dengan syarat you keluar tidak menggunakan moving average. You keluar menggunakan benda lain. Bermaksud you menggunakan candlestick boleh. You menggunakan trailing stop pun boleh. Okay, that's how you want to profit out of moving average. Alright, so last one saya akan ambil di Sonic. Alright, last one saya akan ambil di Sonic. So 200 boleh layan lah. Alright, untuk you position trade pun dah boleh sebab dia baru cross above. Alright, dia dah cross bawah dan dia cross above naik balik. Okay, so there's a chance untuk you masuk position trade. Bermaksud in 3 months time probably you will make money. But untuk dalam masa 1 bulan yang terdekat masih boleh buat duit sebab dia baru cross over. Right, dia baru cross over. Kalau you pakai 7 hari pun baru lepas cross over. Okay. Tapi kalau you gabungkan 3-3,
Allah, tak nampak pula. Hitam ni apa? 21. Kita pakai colour merah. Okay. Okay. Kalau you pakai 33, biru baru nak cross naik atas hijau, merah baru nak turun bawah. Kalau you tengok dekat sini, golden crossover, macam nak jadi tapi tak jadi. Okay. Saya suka berakai apa lain. Saya suka pakai supaya saya nampak dia sesuai untuk saya beli. Untuk meyakinkan. Kalau satu tu tak meyakinkan, saya jadikan dua. Kalau dua tak meyakinkan, saya pakai tiga. Kalau tiga pun tak meyakinkan, sehinggalah saya cakap, ini boleh beli. Maksudnya, saya tak kisah saya pakai mana-mana pun. Okay? Kadang-kadang saya nampak, saham ni best. Tapi I want to justify kenapa I need to buy these stocks. Gabungkan tiga-tiga sekali. Okay? Gabungkan tiga-tiga sekali. Tiga-tiga cukup syarat. Okay? That is the beauty of technical analysis lah. Okay? Kalau you pakai yang ni, you pakai ni contoh. Okay, yang ni. Yelah, yang ni okey lah. Semua bullish kan. Yang ni cakap, ini dah boleh beli. Ini pun cakap dah boleh beli. Tiba bila gabungkan tiga, tiga tak boleh beli. Tak ada golden crossover. Jadi kita tutup pakai dua je. Pakai dua, crossover baru berlaku. Okay, boleh beli. Okay? Nampak tak? Nak meyakinkan diri tu, confident dia tu kan. Nampak by right kalau ikutkan pakai satu you dah boleh beli masa kat sini kan. Maksudnya kalau you nak meyakinkan diri you, tak boleh nampak tak nampak. You buka lah seberapa banyak MA yang you boleh. Right, tapi selalunya standard orang pakai adalah 3 lah. Okay? Pakai 3 lah selalunya. Right? So tamatlah sudah moving average. Mudah je moving average, tak payah. Bila ada 3 moving average nampak serambut macam wire elektrik sangkut kat pokok. Betul. Okay? Macam wiring. Jadi tak payah pening-pening, pakai 1 pun cukup, pakai 2 pun good enough. Alright. Last kali kalau tak tahu nak buat apa, macam mak saya je. Okay? Nampak macam ni. Hebat tak hebat mak saya, dia boleh guna Fibonacci tanpa menarik langsung Fibonacci. Okay. Breakout babe. 300 orang malam ni. Tahniah. Tahniah kepada anda yang join in. Okay. Kalau siapa yang nak join tiap malam, tak nak miss saya punya live, tolong join in saya punya Telegram channel. Alright. Becoming Investors. Sebab saya akan update malam tu ada live ataupun tak ada. Kalau tak ada update, maksudnya tak ada live. Okay. Itu je lah. Okay. Jadi thank you kepada anda semua yang menonton live saya pada malam ni. Anyway, sebab ni dah habis pun, dah penghujung. But you can still repeat, tengok semula dekat sini. Right? Mak saya dia tengok je, dia boleh calculate. Okay, support dekat sini, resistance dekat sini. So, the next target dekat sini. Okay? Lepas tu bila tanya, macam mana ni? Guna Fibonacci ke? Entah, kira-kira je. Dia cakap kan. Sekali tengok Fibonacci memang mata dia, memang kena dekat situ. Okay? Yang selalunya yang tak puas hati adik saya lah. Sebab dia duduk rumah dengan mak saya kan. Mak saya cakap macam ni, dia tak percaya, dia tarik Fibonacci. Betul lah. Okay. Dia bukan Telegram group, dia Telegram channel. Okay. Telegram channel boleh. Okay, join in Becoming Investors. Nanti saya minta lah team saya ni. Okay. Becoming Investors. Becoming Investor. Okay, jap. Saya pun tak ingat dia punya ni. Alright. Okay. Alright. Saham apa yang best untuk dibeli? Saham teknologi dan juga saham healthcare. Saya dah cakap banyak kali dah. Alright. Since the beginning of July, saya dah cakap apa ni? Alright. Since the beginning of July, saya ada sebut, saya ada mention tentang healthcare dan juga ni lah. But the next move yang saya nampak kemungkinan besar adalah healthcare a few ringgits left. Maksudnya upside potential dalam another 15% je. Teknologi baru nak start. So go for teknologi. Okay. Fokus pada saham-saham teknologi lah. Alright, sebab orang semua dah mula boring lah dengan apa yang ada dekat luar.
dengan dengan COVID cases semua, orang semua dah mula orang kata immune. Alright, mostly dah mula immune lah. Alright. Dan kemungkinan dalam masa yang terdekat ni pun mungkin ada kluster yang baru. Okay. Kluster bosku. Okay, you can see lah, beribu orang berkumpul depan mahkamah kan. No social distancing at all. Okay. Dan kalau SOP tidak diikutkan pada hujung minggu ni waktu raya kan, sebab raya SOP ditetapkan ada 20 orang je boleh sembelih lembu. Jadi kalau lebih tu maksudnya kluster lembu pun akan wujud. Alright. So kluster baru, ada 2 kluster baru yang bakal wujud. Okay. Kalau you ikut SOP, satu je kluster baru yang bakal wujud. Alright. So yes, itu saja. Dan sebab orang dah immune dah. Jadi orang dah fed up, orang dah boring, dah bosan. Orang cakap we want economy to get better and here and there, so layan je. Right. Saham pharmaceutical yang mana? Susah juga nak cakap sebenarnya. Kalau you tengok glove dah jalan, pharmaceutical dah jalan, dia bawah healthcare sector, glove, pharmaceutical, dan you tengoklah apa yang belum jalan. Alright. Okay. Plantation langsung tak ada lah. Come on lah, dah berapa minggu dah orang semua sibuk plantation, saya cakap no. Okay, saya katakan tidak pada plantation. Okay. Waktu orang semua gila-gila, semua orang post cakap beli plantation, I'm probably one of the few people yang cakap no to plantation. Right? So saya memang, that's the reason lah kenapa saya tak suka plantation. Okay, walaupun you tengok daripada sudut segi fundamental dia strong, but you have to understand the business model. Alright? Sebab bila you buat business plantation, alright, you perlukan tanah. Tanah tu ada value, ada nilai. Jadi in terms of fundamentals, saham plantation selalu nampak undervalue, tetapi undervalue yang sangat-sangat tidak boleh dipercayai. Sebab itu adalah nilai aset tanah. Okay? Itu sebab saya tak percaya saham-saham plantation. Alright? So that's it. Itu saja daripada saya. I'll see you again tomorrow night. Quote. Sebab esok saya dah balik kampung. Yelah, kerja sendiri kan. Bila-bila masa boleh cuti. So esok balik kampung. Jadi insyaAllah kalau sempat esok malam lah kita live juga. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Tapi live tak adalah macam sekarang clear ke apa, sebab kita tak tahu lah internet macam mana kat sana kan. So itu saja daripada saya. I'll see you again tomorrow. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. That's all right.